Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan KB, kumpulan 12, ingin membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk Krisis Alam Sekitar dan Impaknya Terhadap Ekosistem dan Peradaban Manusia. Okey, pengenalan. Alam sekitar adalah keadaan sekeliling atau lingkungan yang merangkumi manusia dan suatu organisma di muka bumi. Pencemaran pula bermaksud sesuatu perubahan secara langsung atau tidak langsung kepada sifat mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan bahan buangan sehingga menjejaskan kegunaannya. Dalam tajuk ini, kami memfokuskan kajian kami terhadap pencemaran air. Seperti yang kita tahu, pencemaran air sering berlaku akibat pembuangan sisa buangan ke dalam sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah Hanisa Maulid Ahmad Usaini, nombor matrik 1202763. Objektif kajian tugasan kami ada 3, iaitu menjelaskan konsep sungai dan kepentingannya kepada kehidupan, mengkaji kegiatan manusia dalam memberi impak terhadap pencemaran sungai, menghuraikan impak krisis pencemaran sungai terhadap ekosistem. Skop kajian kami berfokuskan kepada krisis alam sekitar dan impaknya terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Seterusnya, mengkaji kesan pencemaran sungai terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Kajian ini juga berfokus kepada punca pencemaran sungai yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah Fifah binti Muhammad Amar, nombor matrik 1202764. Kajian literatur yang terdapat dalam tugasan kami ada 4. Yang pertama, faktor pencemaran sungai di Malaysia. Yang kedua, faktor pencemaran sungai di luar negara. Yang ketiga, kesan pencemaran sungai di Malaysia. Yang keempat, kesan pencemaran sungai di luar negara. Faktor pencemaran sungai di Malaysia, menurut Misnan dan Rindam 2012, pencemaran sungai berlaku kerana punca dari pelbagai pihak dan bentuk, khususnya masyarakat Pulau Pinang. Menurut Chan et al. 2012, pencemaran Sungai Pinang berpunca daripada pelepasan sumber seperti pembuangan daripada sisa industri ke dalam sungai tanpa dirawat, pembuangan sampah sarap dan sebagainya. Yang kedua, faktor pencemaran sungai di luar negara. Menurut Ina Krisnaini 2018, perubahan keadaan di Sungai Musi disebabkan penempatan dan industri yang padat seperti penapisan minyak. Sungai Musi juga adalah salah satu laluan utama perdagangan dan pembekal air terbesar bagi penduduk Sumatera Selatan terdiri daripada sumber semula jadi. Yang ketiga, kesan pencemaran sungai di Malaysia. Chan et al. 2012 menyatakan pengeluaran kos yang besar untuk memulihkan sungai dan peningkatan keputusan hidupan akuatik. Hal ini kerana untuk memulihkan sungai dan lain-lain perlu mengeluarkan kos yang banyak dan perlu ditingkatkan. Keempat, kesan pencemaran sungai di luar negara. Ernie Heldayani 2016 menjelaskan dinamik penduduk yang sukar dikawal menyebabkan kadar keperluan tanah untuk pendapatan menjadi lebih tinggi. Hal ini dikatakan penempatan di kawasan tersebut berkualiti rendah secara eksklusif, terutama ketidakseimbangan kemudahan seperti perupusan sampah dan lain-lain. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian kami menggunakan kaedah kepustakaan di mana kami melayari internet untuk mencari dan memperolehi bahan-bahan bagi menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan seterusnya ialah rujukan perpustakaan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan objektif pertama bagi kajian kami, iaitu menjelaskan konsep sungai dan kepentingannya kepada kehidupan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Hamadah An-Naimah binti Suudi dan nombor matrik saya 1202761. Baiklah, pertamanya saya akan menerangkan definisi sungai. Sungai merupakan sejenis saluran air yang besar dan didapati melalui tasik, mata air atau anak sungai. Dan ia juga merupakan curahan hujan di darat dan mengalir melalui sungai menuju ke laut.
Jadi sungai terbentuk daripada curahan air hujan dan menuruni di bukit menuju ke laut dan membentuk sebuah takungan air yang dipanggil sebagai tasik. Sungai juga mempunyai beberapa cabang dan dipanggil sebagai anak-anak sungai. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan sungai. Sebagaimana yang kita tahu, sungai telah memainkan peranan yang utama kepada kehidupan manusia, flora dan fauna. Daripada peranan sungai, manusia dapat menjalankan aktiviti seperti pertanian, perindustrian, pengairan dan penjanaan tenaga hidroelektrik. Jadi, kepentingan yang pertama sungai kepada manusia adalah sungai merupakan sumber bekalan air yang utama. Dengan bekalan air yang ada, manusia dapat menjalankan pelbagai tujuan. Sebagai contoh, air sungai dapat dijadikan sebagai air minuman, aktiviti memasak, kegunaan domestik dan sebagainya. Selain itu, manusia memerlukan air yang bersih untuk menjalankan setiap aktiviti harian tersebut. Jadi, manusia dapat mengelakkan sebarang jangkitan kuman dan bakteria yang boleh menjejaskan kesihatan. Selain itu, air merupakan salah satu keperluan asas kepada kehidupan untuk menjalankan aktiviti seharian dengan lebih semangat dan lebih bertenaga. Jadi di sini jelaslah bahawa sungai amat penting kepada kehidupan kerana sumber air yang dibekalkan tersebut dapat membantu kehidupan seharian kepada manusia, flora dan fauna. Kepentingan seterusnya adalah sungai dapat dijadikan sebagai sistem pengangkutan dan perhubungan. Pada awalnya, sistem ini diperkenalkan di lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Indus ketika pembentukan tamadun awal manusia, di mana ketika itu ketiadaan pengangkutan jalan raya, landasan kereta api dan pengangkutan udara. Namun walaupun kini zaman telah berubah ke arus kemodenan, terdapat beberapa tempat pedalaman yang masih menjadikan sistem pengangkutan ini dijadikan sebagai utama kepada mereka. Ia bertujuan untuk memasarkan hasil keluaran tempatan penduduk di kawasan pedalaman tersebut. Selain itu, mereka juga masih menggunakan kaedah tradisional dengan menghanyutkan kayu balak kerana kos pengangkutan bahan sumber asli ini dapat dikurangkan jika diangkut menggunakan kaedah ini. Jadi di sini jelaslah bahawa walaupun zaman telah berubah, namun peranan sungai tersebut masih dikekalkan hingga kini. Oleh itu, sungai amatlah penting kepada kehidupan sejak azali maupun pada masa akan datang. Oleh itu, kita sebagai manusia yang masih menggunakan sungai ini hendaklah memainkan peranan untuk sentiasa memelihara dan memeliharakan sungai kita. Mengkaji kegiatan manusia dalam memberi impak terhadap pencemaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Abdul Hakim bin Muhammad Faisal, nombor metrik 1202765, akan membentangkan tentang mengkaji perkara yang mengkaji kegiatan manusia dalam memberi impak terhadap pencemaran sungai. Yang pertama sekali ialah sektor perkilangan. Cecair kimia dan bahan toksik yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat menjadi punca kepada pencemaran sungai. Seterusnya pula ialah aktiviti pembalakan. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pencemaran sungai berlaku akibat daripada susulan, kelonggaran ikatan dan arah tanah disebabkan matinya akar mengikut struktur tanah yang tidak seimbang. Oleh itu, aktiviti pembalakan akan
berleluasa dan menyebabkan pencemaran sungai berlaku. Pembuangan sampah seterusnya pula ialah pembuangan sampah sarap. Sisa-sisa sampah yang terampai di permukaan sungai menyebabkan air bertukar keruh dan tercemar. Dan bukan itu sahaja, ia juga akan mendatangkan pencemaran udara, iaitu bau busuk yang dihasilkan oleh sampah sarap yang tersebut. Seterusnya pula ialah kesimpulan dan cadangan. Untuk kesimpulan pada tugasan kali ini, kami dapat menyimpulkan bahawa pencemaran sungai di negara ini perlu dicegah dengan pelbagai cara. Seterusnya pula ialah sekiranya isu ini berlanjutan, mungkin ramai lagi anak muda dan masyarakat akan mengambil mudah akan masalah ini. Selain itu juga, perbuatan mencemarkan sungai kesannya bukan ke atas diri sendiri tetapi perbuatan sekitar. Perbuatan tersebut juga tidak menghormati alam sekitar dan aspek moral manusia. Pihak kerajaan dalam menjalankan kempen alam sekitar secara bulanan. Pihak kerajaan harus mengetatkan lagi undang-undang berkaitan alam sekitar. Pihak kerajaan perlulah menyediakan kelengkapan dan keselamatan dan kebersihan. Namun juga untuk mengatasi masalah pencemaran di sungai selari dengan era moden ini masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Hakim bin Wan Muhammad Faisal dan kod matrik saya 1202765. Saya akan membentangkan tentang kegiatan manusia dalam memberi impak terhadap pencemaran sungai. Yang pertama ialah sektor perkilangan. Cecair kimia dan bahan toksik yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat menjadi punca kepada pencemaran sungai. Seterusnya pula ialah aktiviti pembalakan. Pencemaran sungai berlaku susulan daripada kelonggaran ikatan dan arah tanah disebabkan matinya akar mengikut struktur tanah. Dan yang ketiga pula ialah pembuangan sampah sarap. Sisa-sisa sampah yang terampai di permukaan sungai menyebabkan air sungai bertukar keruh dan tercemar. Seterusnya menghuraikan impak krisis pencemaran sungai terhadap ekosistem. Yang pertama, kematian organisma laut. Penurunan kadar oksigen yang disebabkan air yang tercemar mengakibatkan pengurangan spesies hidupan laut. Yang kedua, menjejaskan kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh gejala seperti muntah dan syirik-berit akibat penggunaan air yang tercemar. Yang ketiga, bekalan air terjejas. Bekalan air terputus dan mengambil masa yang lama untuk dirawat. Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh kami ialah pencemaran sungai di negara ini perlu dicegah dengan pelbagai cara. Seterusnya pula, sekiranya isu ini berlanjutan, mungkin ramai lagi anak muda dan masyarakat akan mengambil mudah akan masalah ini. Yang ketiga, perbuatan mencemarkan sungai kesannya bukan ke atas diri sendiri, tetapi perbuatan tersebut juga tidak menghormati alam sekitar dan aspek moral manusia. Cadangan pula, pihak kerajaan hendaklah menjalankan kempen alam sekitar secara bulanan. Yang kedua, pihak kerajaan juga haruslah mengetatkan lagi undang-undang berkaitan alam sekitar. Seterusnya pula, pihak kerajaan perlulah menyediakan kelengkapan keselamatan dan kebersihan yang mencukupi untuk mengatasi masalah pencemaran sungai selari dengan era pemodenan dunia masa kini.